المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucap alhamdulillah dan asyukurillah. Pada hari ini sekali lagi dapat kita bertemu di bual bicara kita, podcast kita yang kita buat beberapa kali sampai hari ini dalam kita berbincang tentang Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran ini adalah siaran langsung atas talian Facebook IPTJ yang bersiaran daripada Kota Darul Naim. Kota Darul Naim. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat kita bersama-sama mengikuti perbincangan yang akan kita teruskan sampai ini, insya-Allah. Sebelum tu sekali lagi saya nak ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Ya, memberi ruang lagi dan melapangkan masa lagi untuk kita sama-sama berbincang berhubung dengan Isra' Mi'raj. Alhamdulillah. Dan kita telah bincang banyak kali dah Isra' Mi'raj ni, tapi tidak Isra' lagi. Jadi kita nak bincang selama ni tentang Nabi, pertama tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga dakwah baginda secara sir atau sembunyi-sembunyi atau rahsia, dan secara dia dakwah secara terang-terangan. Dan dalam episod terang-terangan ini semakin kuat tentang halangan, ujian yang berbagai-bagai, sehingga kalau yang terakhir baru ni kita bincang ialah muqata'ah ataupun pemulawan yang telah dilakukan oleh masyarakat Mekah terhadap Bani Hashim dan Al-Muttalib. Sehingga mereka ni berpakat tulis satu perjanjian. Perjanjian sesama mereka, dia gantung di Kaabah. Akhirnya perjanjian tersebut menyemakai di anak-anak. Walau bagaimanapun serangan-serangan itu semakin tidak kurang. Tak kurang, malah meningkat, terutamanya apabila kita bicara juga bahawa Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang pera Nabi yang kecil lagi, sampailah kepada Nabi dewasa dan membawa risalah Islam. Dia duk sokong, memberi sokongan, dokongan sehingga akhir hayat. Apabila matinya Abu Talib, maka tukar serandai Nabi itu orang rasa tak ada dah. Orang tak khabar tukar serandai sebenarnya Allah. Nah, hak nukat Nabi tapi hak ni hak zahir. Kemudian disusuli oleh isterinya yang tercinta radhiyallahu anha, Khadijah, meninggal juga pada tahun yang sama. Iaitu pada tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah. Sebelum Bi'sah. Kebangkitan Nabi. Kebangkitan Nabi tahun ke-10 Bi'sah Nabi itu, kebangkitan Nabi itu, dua orang ni meninggal dunia. Dan baginda tak putus asa, malah bertambah kuat imannya, dakwahnya, pergi ke Taif. Orang Taif juga tak terima. Sehingga balik ke Mekah, orang Mekah pula tak boleh masuk. Walau bagaimanapun Mut'im bin Adi telah memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah balik semula. Dalam suasana tu Ustaz. Dalam suasana itulah Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi Isra' dan Mi'raj. Kalau boleh saya sebut sikit Ustaz sebelum ini. Dalam suasana yang begitu genting, mencabar, tekanan yang sangat dahsyat dan hebat yang tak boleh kita nak gambar dengan kata-kata. Maka Allah Subhanahu wa taala nak beri satu anugerah besar kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh sebut sikit sebab dia. Sebab ni hak kita boleh faham daripada peristiwa tu. Mungkin sebab ni banyak lagi. Antaranya sebab Allah nak perangai perasaan Nabi yang mungkin selama ni berasa berat tu, nak hibur Nabi. Beri nak perangai Nabi dengan apa yang telah berlaku tu, dengan jalan ni. Jadi perkara-perkara tu akan hilang. Yang keduanya, kalau kita tengok juga Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada Rasulullah sendiri dan juga umat dia. Kedudukan, pakat,
kelebihan, keistimewaan yang Allah beri kepada baginda yang tak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi perkara-perkara ini adalah merupakan satu perkara yang sangat besar. Sangat besar. Di samping itu juga kalau kita boleh tengok, ni juga adalah satu perkara yang Allah nak cerita lepas ni besar lagi. Besar lagi kerja. Subhanallah. Anda sebut 2-3 kali nak suruh Ustaz sambung. Jadi Ustaz, apabila kita bercakap hari ni, kita pokok, kalau kita boleh pokok dalam 2 isu besar. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah ni di waktu malam. Lailan. Minal Masjidil Haram. Kita dah baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Lagi juga kita akan bicara ni. Besar-besar belaka, tapi pokok hari ni kita akan pokok 2, iaitu linuriyah min ayatina. Jadi 2 tajuk ni insya-Allah kita akan bicara pada hari ni supaya kita boleh tengok apa hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi jalan waktu malam. Ada gapo istimewa. Jadi pada hari ni kita nak bicara ni dan nak minta Ustaz mulakan. Mula mana Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma salli. Adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa kamala nihayata li kamalihi wa adada kamalihi wa dawami mulki wa kama tanbaghi salatu wassalamu alaihi wa kama tuhibbuhu ma tardahu ma'alih. Terima kasih pada Datuk yang jemput Amor sekali lagi. Sama-sama. Sangat-sangat kasih. Terima kasih kembali. Memang sebagaimana Datuk sebut tadi, memang peristiwa ini memang satu peristiwa yang sangat hebat. Dan kita tengok pertolongan Allah ni, dia akan mari setelah kemuncak dia punya kesusahan. Habis gain lah. Kata rapat ganda. Selagi tak habis gain tu tak mari. Macam juga kita tengok Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa ni sampai rapat ke laut dah. Rapat ke laut tu situ baru Firaun nak dekat dah nak sampai dah. Duk alik belakang. Nampak dah Firaun. Alik depan laut. Mana mati. Jadi suasana tu suasana yang memang habis. Barulah pertolongan Tuhan mari. Sama juga dengan Nabi. Allah. Dia kaedah tu cuma belai tepat dan belai masa tapi cara perjalanan tu Allah nampak tidak beza sangat. Tak beza. Maknanya pertolongan Tuhan akan mari di saat-saat yang habis dah kederak manusia. Barulah Tuhan tunjuk kuasa dia. Ini hak ni kita kena faham molek. Dalam kerja-kerja kita untuk apa-apa ni. Jangan duk harap buat sikit je. Kalau suruh mari selalu. Ring kita tak habis lagi. Tak mula lagi. Jadi kita tengok contoh Rasulullah ni, kita kata kalau tinggal seling dah. Seling, rapat seling dah. Situlah baru marilah pertolongan Allah. Ini kata Syekh Qutb. Kalau Allah tak awi pertolongan dengan mudah. Syekh Qutb kata nombor satu benda dia murah. Tak ada nilai lawan. Tak ada lawan mana. Itu ayat Syekh Qutb lah. Yang kedua pula dia kata jadi bazir tenaga. So hawi tenaga manusia ni kan banyak. Tapi guna sikit tak habis. Jadi bazir lah. Bazir. Itu tak sih bazir tenaga manusia ni. Biar guna dulu. Guna penuh dulu. Habis baru bui. Itulah. Alhamdulillah. Itu satu takbir yang jamil. Takbir supaya kita boleh faham. Boleh faham maksud yang berlaku. Sebab tu hawi kederak ke manusia ni banyak. Jadi kalau tak diguna bazir ramailah bazir tenaga ni. Kalau kita tengok supaya kata sepatut dia boleh bawa 10 kilo. Dia bawa 1 kilo. Jadi bazir lagi tu. Dan Nabi lah merupakan contoh manusia yang guna sepenuh habis mana upaya segala macam. Apa sahaja yang ada. Ini satu contoh manusia pejuang.
yang sangat hebat lah. Jadi kalau nak berjuang Islam kena tiru Nabi lah. Kalau tak ada orang lain dah. Tak ada selagi kau lain lah. Kemudian cerita ni sebagaimana ayat kita baca Lailan minal Masjidil Haram itulah kan. Tuhan pilih malam. Jadi malam ni Tuhan beri sekali seorang. Semalam itu sekali. Sama saja. Siapa-siapa? No, tak ada 2 kali sekali. Kita kata Malaysia ada lagi. Tapi hak lain. Hak lain. Walaupun hari sama. Nama hari je sama. Mana Tuhan tak ada second hand lah. Sekali. Maknanya hari ni hari ni. Hari ni. Bukan hak mari. Bukan mari. Walaupun kita kata hari Ahad nama hari Ahad. Ahad lepas ada dah. Bukan hari Ahad lepas ni hari jadi. Hari baru dah. Yang menjadi. Yang menjadi. Tu kan tu pun kena pakat pihak juga. Pihak tu sebab umur Malek, umur kita, apa ni Malaysia ni umur kita. Ada umur bernama Malek. Ada umur kita bernama Sia, ada bergilih hati kita. Jadi kita pun kadang-kadang kita duk main duk berasa pasal biasa doa kan. Tak ada berasa berego sangat Malaysia ni. Pasal gitu habis gitu. Malam kita pejar. Selain apa siang kita celek. Begitulah duk main pejar celek. Akhir sekali pejar tak celek-celek. Tu akhir tu lah. Akhir pejar tak celek-celek. Jadi apa amu dak tengok apa Tuhan pilih malam ni. Berbanding dengan siang, banyak sebab dia tu. Antara lain misalnya dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangunlah di waktu malam untuk beribadat kecuali sikit saja untuk tidur. Benarnya mau tanya doktor, dia kata tidur ni tak arti banyak. Tidak kena banyak. Tak semua kena banyak. Dia kata sikit tak, tapi biar khusyuk tidur tu. Nak cukup khosok tu. Khosok tu. Biar tidur dia tak arti banyak dia kata. Tak mesti kena tidur banyak. Dia pandai Quran kata sikit saja untuk tidur. Qumil laila illa qalila. Makna sikit ya tidur. Mana pandai lain tu panjang. Lebih panjang. Pandai tidur sikit pun. Makna mencukupi. Tu. Jadi saya keduanya pula, Tuhan pilih malam ni. Banyaklah tu amu dak tengok. Tuhan mau amari peristiwa besar dan ibadat besar di waktu malam. Berbanding dengan siang. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Suasana malam juga lebih berkesan kepada hati. Kalau kita baca apa-apa pun lebih tepat masa tu untuk dirasai. Hatinya linen, tak ada gangguan sekitar. Kita munajat dengan Allah tu, hati kita tu langsung. Lepas tu soal lagi malam juga. Saya sebut wal fajri wal layalin ash. Malam juga. Wal fajr demi fajar wal layalin ash. Dan malam 10. Malam 10. Jadi malam juga. Malam 10 ni menurut ulama tafsir dua lah. Mana 10 akhir Ramadan dan 10 awal Zulhijjah. 10 belaka. Kedua-dua tu besar belaka amalan dia. Memang antara waktu-waktu yang utama dalam hidup. 10 malam akhir Ramadan kan adanya terkadar. Ada terkadar. Kemudian 10 tapi hanya tak sahur tu 10 Zulhijjah, awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 10 ni orang tak banner lah. Tak banner sangat orang kita. Padahalnya Nabi kata amalan ide aku pada malam 10 awal Zulhijjah sampai daripada awal Zulhijjah sampai akhir Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Sangat-sangat disayangi oleh Allah. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kalau banding dengan jihad, lebih hak ni lagi. Lebih kecuali lah orang tu pergi jihad tak balik-balik dah kata dia. Mana pergi habis lah. Mati syahid tu memang tak ada lawan lah tu. Tapi kalau pergi jihad klik semula, lebih hak ni lagi. 10 malam ni. Guana yang jadi terlepas pandai. Itulah bahasa beringat dah tu terlepas pandai tu. Kalau bahasa kita apa tak banner. Tak banner. Jadi kita kau tak ada orang perwal, tak ada orang beroyak, tak ada orang cerita. Sebagaimana ceritanya 10 malam terakhir Ramadan. Jadi 10 awal Zulhijjah ni tidak digembar-gemburkan, tidak di-highlight. Tak popular. Jadi kita harap
Lepas pada ni kita ke depan ni kita pakak itu. Okey. Tentang pasal jangan bazir lah. Bazir ya. Pasal ini anugerah Allah. Mari sekali setahun. Mari sekali setahun. Jadi kalau anugerah Allah yang besar ni kita tidak hormati. Macam anugerah malam juga. Tak ada gapo-gapo. Tak ada gapo. Selagi kelebihan malam tu yang nak tengok ialah Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id fi sulusil akhir. Fi sulusil akhir. Ya. Dan Tuhan tahu tiga perkara. Dalam hadis lah. Ya. Siapa yang bangun masa ni dia bertaubat, aku terima taubatnya. Kalau dia minta ampun, aku terima keampunannya. Yang ketiga, kalau dia memohon doa, aku terima doanya. Tiga perkara Tuhan tahu. Gak hok bagai tiga ni Ustaz. Hok kita duduk sama. Duduk sama. Tapi tak minta. Tak minta. Monggo tak bangun. Nah, dia lagi tak sungguh. Mudah je. Tak sungguh tak sungguh. Jadi bangun juga tapi akhir kan bangun. Jadi ibarat kata kalau macam SUK dia buka kaunter khah masa tu. Untuk berurusan. Jadi kalau tak mari kan saja. Maknanya hak istimewa lah tu. Istimewa. Jadi hak buat istimewa ni agak istimewa Ustaz. Itulah. Hak buat bagai fisik ni. Agak istimewa. Istimewa juga. Jadi hak ni pun kalau kita tengok Allah pilih juga. Allah akbar. Kerana tu kena minta dengan Allah supaya kita boleh rek-ngek tulah, boleh bangun. Orang tidur belakang. Tapi apa ada orang boleh bangun, dan ada orang tak boleh bangun, dan ada orang tak sibang. Allah. Ada macam-macam. Ada orang boleh bangun, alhamdulillah. Tu rek-ngek tulah dia Allah bagi dia. Ada orang nak bangun tak boleh bangun, tapi ala kulli hal kalau dia niat nak bangun, boleh pada. Tapi ada orang tidur, ada niat tak si bangun. Tak ada. Dia nak bangun juga, bangun balik pagi. Ada selagi dia bangun juga. Bangun buat air. Lepas tu tidur balik. Tak ambil kesempatan. Tak ambil kesempatan juga. Padahal kaunter buka. Allah, kaunter buka gitu semua. Jadi mana kalau kita bersungguh sikit je. Boleh lah. Jadi ini satu pembaziran juga tu. Tak ambil peluang tu satu. Tawaran Allah yang begitu maha, begitu agung, kita tak sih. Seolah kita ni tak hormat ke tawaran tu. Jadi kalau kita tengok di segi Allah sebut cerita malam ni adalah cerita yang paling istimewa. Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa juga kita baca dalam bulan puasa. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam juga. Khairun min alfi syahr. Malam bukan sia. Bukan sia. Maknanya macam-macam istimewa di dalam malam itu sendiri. Maka dengan sebab tu kalau kita kata kita ni daripada hari ni ke lepas ni beri fokus kena beri fokuslah perhatian malam kepada malam ni supaya kita tidak terlepas dan jangan jadi nyesal. Nyesal ni tak boleh nak, sebenarnya nyesal tu orang kata nyesal tak boleh nak klik dah. Tak boleh dah. Habis tak ada apa-apa habis berapa malam dah berlalu dalam hidup kita. Alah menggola ni 60 banyak dah. Anak lah. Lepas tu berapa malam lagi agak-agak ada. Ini kita terus ni. Hak depan tu tentu dah lebih sikat daripada hak habis. Itulah. Kadang-kadang kita tak kira sangat. Jadi bekal yang malam tu tak banyak dah. Tak banyak. Anak dirilah. Support tu. Kita. Okey. Ustaz, kita pergi tadi. Nabinya dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Allah sengaja pilih waktu malam. Dia pun sebut Laila. Jadi selain daripada Ustaz tu, lagi nak tambah jumpa dalam kitab Fiqh Sunnah. Kitab Fiqh Sunnah Abdul Said Sabiq. Ada riwayat daripada Anas. Anas menceritakan bahawa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang semaya 2 rakaat di Masjidil Aqsa, 2 rakaat semaya sama dengan semaya masjid lain 500 rakaat. 500 rakaat. Kelebihan dia. Semaya di Masjid Nabi 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat. 1000. Kalau semaya di Masjidil Haram 2 rakaat sama dengan 100,000 rakaat. 100,000 rakaat. 100,000 rakaat. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia Masjidil Haram ni apa saja kebajikan kita buat dia kali dengan 100,000 lah. Ganda sama. Ganda 100,000 sama. Kalau sedekah di Masjidil Haram 100,000. 100,000. Kalau buat gapo pun 100,000 rate dia. The special rate dia. Special apa lain dia? Tak ada tempat lain. Karena itulah orang yang boleh pergi ke umrah lah kita kata. Umrah kita kata. Ke Masjid Madinahnya. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan.
Ya. Dengan banyak tawaran tu, ganda tu. So lagi, siapa dia semaya fi ardi riba. Riba buat sempadan negara, jaga keselamatan negara. Macam sempadan negara untuk jaga keselamatan. Ni ingat kalau kita kata pasukan keselamatan ni, dia dijaga di perbatasan. Okey. Semaya dia 2 rakaat. Sama dengan 1 juta rakaat tempat lain. Allahu akbar. Hak ni ustaz, kita kena kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Kita sahabat kita ramai. Pasukan keselamatan terutama duduk di Tara, sempadan negara. Maknanya jangan lupa. Allah. Kita sendiri tak ada peluang itu. Ya, tak ada. Kita tidak tentera, tidak polis, tidak orang keselamatan. Jadi bagi pihak keselamatan, ya Allah pilih dia jadi profession dia. Allah. Maka ambillah kesempatan. Ambil kesempatan tu 1 juta. 1 juta. Hak tadi 1 juta dia. Banyak. 2 rakaat sembahyang. Modal 2 rakaat ya. Sama dengan 1 juta sembahyang tempat lain. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah nak beri anugerah kat orang ni macam-macam. Macam-macam cara. Cuma kena tahulah anugerah tu duduk mana bila. Kena hargailah. Rahsia tu. Cuma tak apa ni, kita orang duduk Malaysia ni tak ada gia lagi tu. Masuk hak tadi Masjid Al-Aqsa. Yang kedua Masjid Nabi. Hak tu Masjid Haram. Tak ada lah kita. Tak gia kita tak ada. Cuma ada belakang sekali hadis dia kata. Itu semua jika dibandingkan dengan 2 rakaat yang ditunaikan oleh seorang hamba di waktu malam, lebih dia lagi. Walaupun besar dah dengan 100,000, dengan 1,000, dengan 500, dengan 1 juta. Dengan 1 juta. Kalau dibanding-bandingkan orang semaya di rumah di waktu malam, dia bangun di waktu malam, menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri di depan Allah. Ketika tu lebih besar lagi. Allahu akbar. Jadi kalau terlepas peluang lagi tu tak ada lah. Jadi apa ni kita panggil, kalau nak pergi Mekah, Puya lah ni payah benar. Ya. Payah tu di segi perjalanan payah. Di segi belanja pun belanja besar. Lepas tu nak kesihatan tubuh badan. Tapi kita duduk rumah kita pun boleh juga bagai tu kalau kita buat. Dan kalau kita buat tu, orang nak buat ni kalau dia tak tahu, dia tak ada dorongan Ustaz. Itulah. Tapi apabila kita tahu hari ni dah Ustaz sosial ini, maksudnya pakat tahulah. Dah pakatlah. Dah pakat rayaklah. Makna kelebihan besar ni ada duduk tempat kita sendiri. Tempat kita sendiri dah. Alhamdulillah. Sebab tu Rasulullah kan dia bangun, dia gerak isteri dia sembahyang sekali kan. Dan Rasulullah kata suami yang baik ni dia gerak sembahyang. Dia sembahyang malam sekali, dia kalau isteri tak bangun dia renjis air. Renjis air. Rasulullah kata isteri suami yang baik. Tapi kita menjadi suami tak gerak bini sembahyang ni. Kalau sembahyang baik ya. Kalau sembahyang sore. Jadi tak baik Allah Rabbi karim. Tak cuma lah. Ni dia hadis tu disokong oleh pula hadis ni Rasulullah. Apa ni? Rasulullah kata raka'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ditunaikan oleh seorang hamba fi jawfil lail, di tengah malam, waktu tengah malam, khairul lahu, lebih baik bagi dia, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apa dalam dunia ni. Katalah kalau dunia ni milik dia belaka, kalau dia jual agak-agak berapa boleh. Kalau dunia anak punya. Kita seorang milik. Orang lain tak ambil dunia lain. Maknanya dengan dunia ni masuk orang, Allah, masuk segala macam kekayaan dan sebagainya. Mana hak dia seorang? Dia seorang. Khairun lebih baik daripada dunia. Hak 2 rakaat. Kita duk kecek dunia tapi Allah raya semaya 2 rakaat di waktu tengah malam. Jawfil lain itu kata malam seperti gaya tak. Iyalah. Mana kemuncak malam tu. Khairun minad dunya wa fiha. Jadi bagai-bagai itulah nilai dia. Bagai-bagai ni nanti kena kita pakat ke tengah. Kena ke tengah. Jadi boleh jadi masyarakat kita tahu dah setengah-setengah. Boleh jadi ada lagi yang orang tak tahu. Ya, tak tahu. Ini kita kongsi supaya maklumat ni sapa dan pakat wigalakkan. Inilah harta kita yang hakiki dan abadi. Alhamdulillah. Harta kita yang hakiki dan abadi. Dia dunia ni akan hilang.
Tapi 2 rakaat ni ada. Dia akan jadi harta kita berpanjang berjuta-juta tahun. Tak habis-habis. Kalau buat sekali. Kalau buat sokmo-sokmo. Allah. Kalau jadi amalan rutin Allah dia. Rabbi. Subhanallah. Jadi amalan rutin dia. Makna tengah malam agak bangun, tengah malam agak bangun, tengah malam agak bangun. Jadi hak tadi peluang tadi buka kaunter tadi. Maknanya hak ni lah. Hak ni lah barang. Jadi barang ni enggak kalau kita kata enggak Allah buka siapa-siapa nak minta ampun dia ampun. Ready untuk apa? Siap dah. Mana minta selalu dah. Kerana tu kita kata orang-orang yang taqarrub dengan Allah. Apabila dia bangun tengah malam. Orang-orang tua kapur dia kata bagai pitok, bagai jadi, bagai kata, bagai siapa ni? Ni bagai ni. Jadi kita hari ni kita harap apabila kita kongsi lagu ni sahabat-sahabat kita yang ada dalam atas insya-Allah. Hak tahu dah tolong rakyat orang lain. Hak tak tahu lagi tu jadi perkara ilmu baru insya-Allah untuk kita kongsi. Katakanlah tuan-tuan tak boleh bangun semaya. Tapi tuan-tuan royak ke orang hak kita royak tu bangun semaya. Kita boleh juga. Boleh juga kira tu. Adalu ala khair kafa'ilih juga. Jadi ambil peluang. Kita niat nak buat. Tapi boleh ada tak terbuat. Ya. Orang lain juga dengan sebab kita royak. Ya. Jadi perkara ini pun manfaat. Ya. Kepada orang juga. Jadi kita harap pakat royak. Pakat royak lah. Di akhir hadis Nabi kata, walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. La faradtuhuma alaihim. Mana kau tidaklah takut berat pula kata umat aku fardu bagi ni. Maknanya kalau kita sebut kalau setara sungguh lah tu sebut Nabi sebut. Kalau kita kata kalau sunat muakkad. Sunat muakkad. Tidak sunat biasa. Tidak sunat biasa. Jadi kita ambil apa ni adalah kelebihan malam. Kelebihan malam. Apa yang Allah pilih malam tadi nak bawa Nabi bawa Nabi berisra waktu malam. Jadi kelebihan malam itu sangat banyak. Sangat hebat. Oleh kerana Isra' Mi'raj ni benar hebat. Dia pilih masa pun hebat juga. Sama-sama hebat. Pilih orang hebat. Masa pun hebat. Hak jumpa bawa pun hebat. Hebat berlaku. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita harap malam ni biar orang tengoklah, biar orang terasalah harga dia. Harga malam. Harga malam. Dia bersyukurlah terhadap nikmat malam. Jangan duk perhabis malam tu dengan benda yang tidak bermanfaat. Habis gitu jalan. Habis kalau. Sebab tu kalau soal lagi Datuk kalau boleh. Ya. Kita ni kena ambil juga amalan-amalan yang Nabi dalam hadis sebut. Kita buat amalan tu supaya beribadat sepenuh malam. Buat ibadat di waktu malam. Walaupun tak semua malam, tapi sepenuh malam. Lagu mana pula? Dalam hadis ada berlakon. Kita pandu masuk ayat. Kita tidak boleh. Misalnya sebagai contoh, Nabi kata supaya dia semaya Isra Jumaat. Supaya semaya Isra Jumaat. Ya. Selain daripada pahala Jumaat 27 kali ganda tu, tu hadiah pula seperti beribadat separuh malam. Masya-Allah. Tu hadiah khusus. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita bagi malam tu 12 jam. Neje. Soalan lagi tu. Dengan hanya boleh hutang daripada semaya Jumaat Isya. Semaya Jumaat saja dulu. Tak masuk hal lain. Tak masuk lain. Okey. Lepas tu Nabi kata kalau siapa dia sembahyang subuh berjumaat pula maka selain daripada pahala Jumaat dia punya tambah seperti beribadat sepenuh malam. Allahu Akbar. Jadi dua semaya tu dah boleh semaya setengah. Maksudnya galakkan supaya semaya Isya berjumaat, khususnya berjumaat dan juga subuh berjumaat ni ganjaran sangat besar. Serupa semaya sepenuh malam. Kalau semaya Isya saja separuh malam. Capur dua tu. Capur guna sepenuh malam. Sebab tu kalau dia disebut dalam kitab ulama kita, dia kata sekurang-kurang nak dapat Lailatul Qadar ni dengan jaga Jumaat Isya dengan Jumaat subuh. Hak tu minima. Boleh dah. Hak ni tak bangun semaya malam lagi. Tak lagi. Kalau semaya malam tu ekstra lah. Ekstra lagi. Ya. Tu sah. Yang kedua Nabi kata
siapa-siapa yang baca ni anak ambil mana lah hadis. Siapa yang baca ayat Quran 100 ayat semalam ni. Okey. 100 ayat ni sebentar ya. Kalau kita baca surah Waqiah tu 94 ayat dah, tambah 4 ayat 90 ni ayat, tambah 4 ayat 100. Baca qul huwallah kat cukup lah. Surah Waqiah. Dia ayat pendek. Tak kira lah Nabi kata 100 ayat. Ikutlah ayat mana-mana. Kalau nak baca panjang. Boleh lah. Jadi dengan baca 100 ayat tu diberi pahala, selain daripada pahala baca tu, seperti beribadat sepenuh malam juga. Allah. Banyak rupa-rupanya dikait dengan malam. Dengan malam ni. Dia tidak dalam hal ni tak ada kait dengan amalan siang hari. Siang ada. Ni malam saja. Sebab malam ni boleh jadi orang tidak caralah mana ke ibadat. Allah Rabbi. Jadi apabila ketika orang duduk leka, tidak orang tidur, jadi tak ada orang yang buat ibadat, Allah bagi ekstra. Lebih. Kelebihan tu ya kita tak boleh nak gambar. Allah. Kebesaran, kelebihan, keagungan amalan waktu malam. Selagi dari satu hadis Nabi kata, siapa dia baca akhir surah Baqarah, start daripada amanah Rasul. Siapa suruh? Maka Tuhan beri dua kelebihan. Pertama, Tuhan jaga keselamatan dia sampai akhir malam. Malam juga ni. Sampai curah. Selagi Tuhan beri dengan baca akhir surah Baqarah ni, seperti beribadat sepenuh malam juga. Allah. Tadi semalam setengah ya. Berapa malam dah tu? Banyak malam dah tu. Maknanya berganda-ganda lah. Maknanya kalau kita buat setakat kita mampu pun, banyak dah. Mana kita hidup semalam ni, tapi nilai dia sebab kita hidup beberapa malam dah. Seperti beribadat beberapa malam. Selagi Nabi kata, siapa dia baca akhir surah Ali Imran. Man qara'a akhir Ali Imran, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa dia baca akhir surah Ali Imran, ditulis untuknya seperti beribadat qiyamul lail semalam juga. Start daripada inna fi khalqis samawati sampai habis. Ini peluang-peluang hadiah daripada Allah. Jadi kalau kita tak hargai hadiah ni, kira sebagai jauh hadiah kita tak berga. Orang panggil tak hormat lah ke. Ketua aku. Pak kita pula kalau tidak menghargai apa yang telah diberi. Kalau sayang kita pun kita kelik tangan molek. Sayang. Tapi apa lagi daripada orang yang hebat, orang utama, raja dan sebagainya. Lagilah telik tak comel. Ini anugerah daripada Allah. Ya kekal amalan itu sampai bila-bila. Ya boleh tolong. Subhanallah. Orang yang mengamalkannya dunia akhirat. Kadang-kadang orang tengok akhirat saja, Ustaz. Sebenarnya dunia pun memang. Dia mari dulu. Sadar. Akhirat tu susuli. Jadi supaya kita kata kita buat amalan yang Allah ganda ni, supaya kita kata kita cari pitih nak guna esok. Kata wawasan masa depan. Menabung untuk masa depan. Betul. Menabung memang. Cuma kita tengok menabung dari bentuk material. Beli pitih di bank atau beli hartanah nak menabung. Nak cari harta banyak itu. Tapi hak ni orang tak cara lah mana harta akhir. Dia tak berasa harta. Pahala-pahala ni tak berasa harta. Tidak macam duit emas dah. Tak berasa. Ni masalah. Kalau berasa terkekel, Ustaz. Itulah. Ni pun jenis penyakit mati rasa kan. Masalah juga penyakit mati rasa. Okey, Ustaz. Apabila kita kecek kelebihan malam ni yang sangat hebat yang Ustaz buka pada pagi ni, kita klik perbincangan kita. Nabi ni dibawa jalan masanya waktu malam Isra tu dia mula mana, Ustaz? Tengok dalam hadis tu. Kalau nak tengok mula benarnya, dia bermula daripada rumah Ummu Hani. Binti Abu Talib. Abu Talib adalah sepupu dia lah. Mana sepupu Rasulullah. Ummu Hani ni anak Abu Talib. Dia hanya Islam. Dia tidur rumah Ummu Hani malam tu. Ya. Jadi apabila Rasulullah tidur, terkejut besar Rasulullahnya. Bumbung rumah tu terbuka. Rumah bumbung ni terbuka. Ikut atas lah.
Oh, dia tidak mari masuk ke pintu? Tak masuk ke pintu dah. Yang itu kejut Rasulullah. Lalu Jibril pun ambil Rasulullah ni, kepong pergi ke Kaabah. Tak situ? Tak situ. Sampai ke Kaabah. Nabi dengar lah, orang dia duduk di antara apa mengatuk dengan jaga. Orang panggil antara orang kata kelelak hari-hari. Telak jaga tu. Rasulullah letak di antara baina rukni wal maqam. Dekat situ. Duduk situ. Jadi di situlah Rasulullah dengar Jibril sebut belah dadanya. Belah dada Nabi. Belah dada. Bunyi suara dia. Belah dada dia start daripada di apa nama ni? Tulan ni lah. Tulan ni. Tulan sampai ke bawah hari-hari ni. Okey. Belah. Jadi begitulah dia belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak berasa sakit apa-apa, dengan tidak adalah itu semua kerja Allah Taala. Itu kerja Allah lah. Iyalah. Kerja Allah. Lalu di apa nama tu? Diambil dia punya Jibril suruh ambil air Zamzam, basuh hati Rasulullah. Basuh hati, cuci. Ni Rasulullah dia cerita tu. Dia kata lalu hati aku dibasuh dengan air Zamzam. Dibasuh dengan air Zamzam, dengan cuci juga apa gitu gini. Dan dibuang segala habuai syaitan yang tidak baik tu. Yang tidak baik tu. Dalam diri kita ni rupanya ada tempat testing syaitan ni. Duduk berhenti situ. Syaitan duduk pakai berhenti situ. Berjabat situ. Jadi Nabi ni manusia juga dianya. Tapi istimewanya tu buat benda tu. Buat bagai-bagai hak. Syaitan tak boleh nak menguasai dia lah. Tak ada. Pos-pos dia tak ada dah. Jadi kita ni ada lagi ni. Banyak benda. RM4 tu. Hal tu jadi tak apa nak benda kita tu. Ya. Dibuat dan dibersihkan dengan air Zamzam. Kemudian apa nama tu? Dimasukkan. Dibawa satu bekas dia emas. Macam batik gitulah. Batik emas, dan di dalamnya ada ilmu dan hikmat. Dan dimasukkan ke dalam dada Nabi. Kemudian ditakutlah. Catung balik. Dan Rasulullah pun sihat dan segar, tak ada apa-apa. Dan ini merupakan satu mukjizat lah kepada Rasulullah SAW. Dan juga satu bukti yang menunjukkan bahawa Rasulullah ni seorang Nabi. Seorang Nabi. Yang kerja itu kerja Allah Ta'ala nak mengesahkan dia ni adalah seorang Nabi. Yang ketiganya pula dibuatnya begitu sebagai satu proses pembersihan. Sebab Rasulullah nak pergi ni nak menghadap Allah. Jadi kerana nak menghadap Allah ni perlu disucikan zahir dan batin. Kalau kita nak sembahyang kena cuci jugalah. Kerana tu kata mengangkat hadah. Mengangkat hadah tu. Kalau kita nak tengok apabila kita ambil sembahyang tu membersihkan hadah besar dan hadah kecil. Mana buah hak serabut buah belakang. Hak kotor-kotor, hak besar, hak kotor besar, kotor kecil. Betul. Lepas tu kita tengok Nabi pun sallallahu alaihi wasallam apabila orang ambil sembahyang lepas tu doa. Lepas asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah tu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kena bersih jiwa, bersih pakaian, tepat segala-galanya. Barulah menghadap Allah. Menghadap Allah. Atau satu tarbiyah, satu proses. Jadi nak pergi menghadap Allah ni kena bersih daripada gangguan, bersih daripada godaan gapo kau ni, gitu barulah linen molek. Linen molek. Kalau kita lah ni pergi sembahyang ni kadang-kadang tak linen. Serabut kan. Pasal tu tak mengakak dia. Tak mengakak ada? Ada tak buat? Tak buat. Tak akak. Jadi tak terakak kan duduk tapek situ. Kan. Jadi masalah. Waktu lah boleh jadi apabila maya akak takbir tu kan. Mari berlaku. Pasal tak duduk tunggu dah peluang tu kan. Belum tes yang ada. Tes dah ada dah. Itu masalah. Subhanallah. Berarti kita kena, jadi kita nak buat bagi tes ni syaitan tu payahlah. Kita kena lawan lah. Kena sembuh lah. Dengan auzubillah minasyaitanir rajim tu. Nak lawan gitu ya. Tu Nabi ajar cara lagu. Jadi Nabi ni dia diberi oleh Allah satu keistimewaan, kemuliaan, ketinggian, dan kita tahu benda ni. Maknanya keagungan ni bukan manusia bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan baginda. Sehingga semua sekali tadi adalah aturan yang Allah atur.
kemuliaan dia. Subhanallah. Dan ada juga ulama menceritakan apa ni, mentafsirkan pembedahan ini juga merupakan suatu mukjizat untuk memberanikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa nama, kalau orang tak berani kan, main belah-belah perutnya lari. Nak jauhi pun lari, budak-budak nakut Dalam orang sekolah ni kan, semua orang takut belakang. Takut belakang. Kita dengar kawan-kawan kita yang akan buat operate. Allah. Dalam maya ajar, minta tolong ke kawan supaya doa. Masa nak operate. Mana benarnya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Menakut. Jadi kalau kita kecek lah ni, bedah ni fizikal ni Nabi telah dia bedah fizikal. Membezikal. Dan jadi segi rohani Nabi juga telah dibedahkan. Dua-dua sekali. Kalau kita dengar orang-orang bedah lah ni, dia bedah fizikal kerana nak masalah jatuh sebagainya segala macam. Jadi penyakit ni sama ada fizikal ke atau rohani ke, mudarat belaka. Sebut penyakit kat mudarat belaka. Jadi kalau kita tengok Rasulullah ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri fizikal pun ya, rohani pun ya. Ya. Jadi apabila fizikal ni sihat, segar, berkala, kemudian rohani pun bersih, molek, maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak beri satu tanggungjawab yang besar lagi lepas ni. Lepas ni. Jadi Rasulullah pun mula benda tu bukan tidak menakutkan, memang menakutkan main belah-belah ni. Tapi dengan cara begitu menjadikan peristiwa ni memberanikan Rasulullah menjadikan seorang yang berani. Berani dah. Pamah lagi berani. Contohnya dia buat contoh Nabi Musa. Semasa Nabi Musa ni berdepan dengan Firaun, tu atas dengan tokak dia dulu. Tokak dia bawa tu. Dia bila tu teh tu suruh hatak, suruh lepas tokak tu. Nabi Musa boleh lepas tokak tu jadi ular kan? Ular suatu ya? Ular sungguh. Lari Nabi Musa muka ular tak kata ke dia. Takut. Ular ni tak ada. Jaga orang tak berani ya. Orang pakar-pakar dia tu tak baiklah. Tapi kita ni kan lari. Dia mau kata lari tu bukan takut. Bukan takut. Geli gembir. Jadi, kalau sampai tu saya suruh pegang mula kan? Nak pegang semula, nak pegang ular dah kan? Kena berani benar lah. Situlah dia uji keberanian supaya Nabi Musa ni berani sebelum kita jumpa orang yang sangat berbahaya tu, dia sudah dilatih dengan keberanian. Ya begitu rupa. Mana tarbiyah lah ni. Tarbiyah lah tu. Serupa juga dengan Rasulullah SAW. Dia nak berdepan dengan masalah besar lagi. Saya latih dengan pembedahan sebagai suatu yang sangat menakutkan dan sekaligus boleh membina keberaniannya. Jadi kalau kita tengok dalam proses perjalanan Rasulullah SAW ni, dia lalu perkara-perkara yang hebat. Yang hebat dalam hidup dia, iaitu setelah proses menyucikan segala kekotoran, dimasukkan segala hikmah dan ilmu dalam jiwa, dalam hati Rasulullah SAW, barulah dia bawa jalan. Dia bawa jalan apa pula Ustaz, dalam hadis-hadis Rasulullah ni dewi kenderaan. Kenderaan itu disebut sebagai burak. Burak ni katanya dalam hadis burak tu warnanya putih. Kalau kita ambil warna tu putih. Tipu tu matching dah tu. Semakin dah lah. Rasulullah pun bersih. Putih bersih. Naik kenderaan yang warnanya putih bersih juga. Allah Rabbi. Burak ni dia kalau di segi bahasa Ustaz, adakah dia diambil daripada barq? Kilat ni kalau kita tengok cepat kilat. Jadi kenderaan Rasulullah ni comel, bersih, putih, laju. Speednya Allah. Tak boleh nak raya. Berapa kilo kilometer. Sehingga dia kata kaki belakang dengan kaki depan tu kan. Kaki langit. Subhanallah. Kata kalau kita orang kampung kan, sejauh mata memandang. Speed dia tu. Jadi apabila kita boleh faham speed dia ni laju, tidak peliklah
perjalanan tu Allah. dalam masa yang singkat. Saya singkat. Jangan duk ukur dengan fikiran kita. Betul. Nah, jangan ukur fikiran kita. Kalau ukur fikiran kita, kalau jalan ni, kalau kita jalan, body kita ni berat. Berat. Kalau nak dari Kota Baru nak pergi ke Kuala Lumpur, banyak hari lah jalan. Memang jalan. Kalau naik kereta pun 8 jam. 8 jam. Tapi kalau naik kapal terbang, Pak kita tidak jalan naik kapal terbang. Lewat terbang dam. Kenapa? Ya. Jadi hak ni pun Nabi ni, Nabi naik kenderaan Burak. Ya. Dan Burak ni satu makhluk Allah yang dibentuk sebagai seekor binatang. Ya, sangat laju perjalanan. Ya. Dan diiringi oleh Jibril dan juga para malaikat. Ya. Dan para malaikat ni juga kita kena ingat, dia dicipta daripada nur. Allah. Mana cepat juga. Cepat juga. Kalau kita tengok perjalanan cahaya ni sangat laju. Oh, sangat laju. Sangat laju. Jadi orang ngaji sains tu dia faham. Faham nak lah. Faham bagian ini. Memang. Biar dia ulah. Dia orang ngaji sains. Kelajuan cahaya. Allah. Jadi Jibril ni dia bukan sekadar kelajuan cahaya, dia sayap pun ada 900 sayap. 900 sayap. Subhanallah. Kalau malaikat yang lain Allah sebut dia ada uli ajnihatin. Maksudnya wasulasa waruba. Ada malaikat yang 2 sayap, ada hak 3, ada hak 4. 4 sayap. Jibril ada 900. Allahu akbar. Subhanallah. Yakhluqullahu ma yasha. Ma yasha. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Kerana itulah Jibril ni disebut sayap dia tu ada 2 sayap dia tak pernah guna. Allah Rabbi. Kecuali dia guna pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. So sayap siapa ke ufuk timur, kalau timur, sayap siapa ufuk barat. Jadi speed hot ni. Allah. Subhanallah. Kelajuannya fauqat tasawwur. Tak boleh nak gambar. Subhanallah. Jadi hak ju bawa Nabi ni penghulu pada semua. Penghulu pada mereka. Ditemani oleh malaikat-malaikat lain. Pengiring lah. Subhanallah. Jadi penghulu segala Nabi diiringi oleh penghulu segala malaikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Karena tu kalau kita tengok boleh kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Al-Amin. As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Hak mari daripada langit Jibril alaihissalam Al-Amin. Al-Amin juga. Jadi Al-Amin di langit jumpa dengan Al-Amin di bumi. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok Allah susun ni kan. Allah Rabbi. Allahu Akbar. Sangat-sangat sempurna. Allah Rabbi. Tak boleh nak teks sikit abut. Kamal. Jadi Al-Amin fis sama yang Al-Amin Jibril Al-Amin bawa Al-Amin fil ardi. Subhanallah. Jadi kerana itulah wahyu yang Allah setitah kepada Jibril itu siapa ke Nabi ni tak tumpah. Tak tumpah. Sikit pun tak tumpah. Sebab Amin. Dan Nabi pun ngajarnya tak tumpah walaupun sikit. Orang kata walaupun 1 huruf atau sekerat huruf pun tak tumpah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, kalau kita boleh tengok benda-benda lagu ni Ustaz. Allahu Akbar. Barulah kita rasa keagungan Allah, kebesaran kedudukan Nabi kita, dan saya akan berasa timbul saya. Betul. Dengan sendiri dah. Dengan sendiri akan mari saya. Kalau tidak, dengar cerita gitu je lah. Tak ada berasa bergegar sangat. Tak ada bergegar lah. Cerita gitu. Habis kat kelik-kelik. Tidak ada kesan yang mendalam dalam jiwa apabila kita dengar cerita. Tapi kalau Ustaz kata tadi, kita ni biar berasa kebersamaan dengan Rasulullah. Jadi Profesor Ustaz Dr. Ahmadul Ahmad tu maknanya kita bincang lagu ni biar berasa kita bersama Nabi. Sama Rasulullah secara rohani. Walaupun fizikal pun tak apa, tak ada. Tapi benda tu boleh kita hayati. Ini satu perkara yang sangat besar, perlu kita beri perhatian. Ya. Baik Ustaz. Cuma sikit nak tambah borok dia. Borok. Ya. Jadi hamba mungkin Datuk pun ingat zaman-zaman kecil tu kan. Dia ada gambar borok kan. Orang duk jual tu. Orang duk jual tu. Itu rupa dia muka orang. Puai. Patut ada sayap kan. Ada sayap. Ada kaki. Sebab kuda le belakang.
Jadi waktu dia tulis borok. Dia tulis. Kita kata lagu tu. Oh gitu, jangan main cek dulu. Borok borok India tu. Borok Made in India khayalan. Yang ada unsur-unsur Hindu. Ada rasa kata kalau ada lagi lah buah-buah lah. Kalau ada domah buah lah. Kalau pencetak pun tak sah cetak. Tu sama khurafat benda tak betul. Jadi duk tanam dikira yang tidak betul. Tak betul. Ana dulu Ustaz. Dalam kita zaman-zaman kecil apabila kita dengar cerita Isra' Mi'raj ada berkaitan dengan borok. Orang mari pulak gambar. Ayolah. Taipei din ni tu. Dulu Taipei din lah. Yang lukis gambar comel. Tak ada royak lagu tu dalam hadis dah. Jadi kita ni pegang dengan Quran dan hadis. Benda-benda perkara gaib ni tak boleh nak mari pandai-pandai. Tak boleh pandai-pandai. Tak boleh nak gambar-gambar tak tukar. Allah ayat lagu tu, Rasulullah ayat lagu tu lah. Gitulah. Tak usah duk mikir-mikir banyak. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Okey, dia nak sambungnya tu Ustaz. Apabila Rasulullah jalan tadi, naik buruk ditemani Jibril tu, apa pula dia akan berlaku situ? Selepas pada naik buruk tu tadilah linuriyahu min ayatina. Allah nak beri, nak tunjuk ke Nabi tanda-tanda kebesaran dia. Antara kebesaran yang Allah beri tengok ke Nabi sini Ustaz, dalam perjalanan itu, kalau Ustaz boleh sebut beberapa, kita boleh berkongsi dengan sama-sama. Dia ayat tu sendiri, ayat-ayat ni mana tanda? Ayatina tanda. Maksud bahasa dulu. Maksud bahasa tu. Ya faham bahasa. Biar kerti bahasa. Ayatina tu asal makna tanda. Tanda ni kalau kita tengok, kita buat misal lah. Tanda-tanda di jalan raya. Ya. Tanda-tanda jalan raya ni. Betul. Tanda-tanda jalan raya ni, kita boleh tengok tanda tu menggunakan huruf. Ya. Bertanda dengan huruf. Jalan ke Kuala Kerai, jalan ke dia bertanda kan? Jalan Kuala Kerai, Pasir Mah. Tanda ada tanda kan? Tanda kan. Kalau kita duduk Kota Baru, jumpa cabai Pak, ada tanda. Cabai 3 kan ada tanda. Itu dipanggil tanda bil huruf. Okey. Ada satu tanda lagi, ini tanda jalan raya ni. Dia tidak guna huruf, dia guna gambar ya. Gambar orang jalan, gambar logo. Logo, lepas tu soal gambar korok. Ada. Ya. Ada juga gambar korok. Dia tepi jalan. Tepi jalan korok. Jadi tanda ni ada hak mana hak boleh baca. Ya. Ada hak kita boleh tengok ya. Tak ada tulisan. Korok tu tak ada tulisan apa. Ya korok gitu. Korok ya. Faham diri. Faham. Jadi orang boleh faham. Nampak korok. Kita pun faham sini ni kawasan ni kawasan ramai dah jadi korok ni. Mana ramai mati dah sini. Ramai mati. Ramai mati. Tempat bahaya. Tempat bahaya lah tu. Jadi dalam konteks Allah Ta'ala pun ada juga dia panggil ayat. Satu ayatul makru'ah dan satu lagi ayatullahil manzurah. Ayatullahil makru'ah Quran lah. Dengan tulisan dengan segala macam. Dengan bacaan sekali. Ya. Satu lagi ayatullahil manzurah. Ayat-ayat Allah yang tak bertulis, dia ada gambar ya. Boleh lihat. Langitnya, buminya, lautnya, daratnya, tumbuh-tumbuhannya. Ni ayat ni. Ini ayat ni. Itu ayatullah al-manzurah. Ni tak ada tulis huruf. Tak ada tulis huruf. Tengok bukit, tak ada tulis bukit. Tapi tahu tu bukit. Tahu tu bukit. Makna bukit tu gapo. Tengok sungai. Tengok alur. Dah. Tak faham. Walaupun orang kata ni tak ada tanda nak kata gapo tak hati. Faham sendiri dah. Bahasa dia tak ada dah. Lisanul hal dia. Jadi kita dengan Allah ni pun biarlah kita sebagaimana Allah sebut bawah ni, Said Qutb kata, alam ini dengan segala apa yang ada padanya di langit, di bumi, di laut, merupakan pameran agung. Agung Allah Ta'ala untuk keagungan Allah. Memperlihatkan dirinya dan apa yang ada padanya. Supaya kalau kita kata orang kita tengok pameran. Pameran, tengok macam-macam pameran. Tuai siapa? Tak boleh. Tuainya kepada pameran. Pameran tu. Jadi kalau kita ambil hal tu, Allah suruh tengok dunia, suruh tengok langit, tengok bumi, pokok, binatang, ternakan, ada binatang buah semua sekali, cicak, karung. Allah. Hak lihat bawah pupuk apa. Segala macam. Depan rumah kita pun ada ayat ni Ustaz. Ayat. Hak orang pasal tanam bunga. Bunga tu ayat Allah tu.
Cuma soalan dia khabar ke tak tahu tu. Takut dia tak baca memang. Kalau baca, harap kita kena baca. Dia apabila hari-hari ni Ustaz, dia jadi kali. Tu tak ada. Dia kali. Dia kali. Kalau kita tengok depan rumah kita, tak kira lah orang duduk rumah apa ni berderet ke rumah sosok tu tak boleh. Mana depan kita tu buka mata pagi tu ada dah ayat Allah. Ayatullah al-manzurah. Manzurah. Paling-paling tidak kalau kita jalan jumpa kita kata rumah sebuah. Tanya rumah siapa? Ya. Tak. Tu rumah siapa? Rumah siapa? Kalau kita tengok padi, comel, kebun ke. Kebun siapa? Kebun siapa? Mesti timbul soalan tu. Nak tanya tu kan? Pandai dia ni galau, pandai dia ni nane, comelnya buat. Siapa dia? Dia. Tu kita sesama manusia. Cuma tak mari hak ni. Allah. Siapa dia buat dunia gini comel? Nah, atau bukit duduk sini. Kalau bukit tinggi ada lembah. Ada lembah. Lepas tu ada sungai. Subhanallah. Enggak manusia, kalau kedekat manusia tak ada nak buat lagi. Tak ada. Hak dekat lagi Datuk. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita sendiri sebagai ayat Allah Taala juga. Allah patut kita baca tiap-tiap hari. Tapi kadang-kadang ayat ni pun kita tak. Hak dekat sekali. Hak tepek kita. Hak tepek kita sendiri. Kita sendiri dah. Kita sendiri dah. Dengan kita duduk menyawanya, duduk nafahnya, duduk makannya, minum keliknya, mati. Allah royak ni tak ada hujah kita nak kata Allah tak tahu. Tak ada hujah. Maknanya kita kalau sekiranya kalau sepuluh Ustaz royak tadi, kita buka perbincangan ni. Mana seolah-olah tidak ada alasan hamba tak tahu. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Orang buta huruf pun boleh baca lagi ayat Allah. Enggak, orang buta huruf dia tak kerti baca. Pokok pinai dia kena. Pokok bunga dia. Lembu kubah dia boleh beza. Kubah dengan lembu tak tukar. Ni ayat Allah dah. Ayat Allah. Cuma orang tak berasa. Tak berasa ayat Allah. Lepas tu lagu mana nak suruh boleh berasa tu Ustaz? Allah tu. Kalau kita Allah. Itulah hak sebut mana kan? Dr. Hajabi Al-Wani sebut. Allah. Kan Iqra hak turun. Ayat pertama tu turun tu Iqra kan dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Kata Dr. Hajabi. Dua-dua Iqra ni bukanlah satu maksud. Perintah tu beza. Ya. Menurut ulama tafsir. Dia kata dua-dua Iqra ni bukan suruh baca Quran saja. Ya. Iqra yang mula-mula Iqra satu suruh baca Quran sebagai ayatullahil maqru'ah. Iqra bismi rabbika. Lepas tu lagi Iqra iaitu membaca ayatullahil manzurah sebagai tafsir nazari, tafsir dalam bentuk nampak, visual. Visual. Hak Quran tu kita tak nampak gambar kan. Hak ni suruh nampak gambar. Nampak visual. Hak Quran tu nak nampak. Sebab tu Isra Mi'raj ni merupakan tafsir visual kepada amali tu. Tafsir amali kepada Quran tu sendiri. Jadi kalau kita baca Quran saja tak nampak visual tu. Gambaran tu. Kerana tu kadang-kadang Ustaz. Lepas tu dia kena baca dua-dua ayat. Kita kalau kita tidak bicara-bicara gini tak mari benda ni. Sebab kita baca dalam Quran. Banyak tu Pak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nak visual gua ni. Nak tunjuk gua nak qadir tu. Qadir tu. Salah satunya inilah. Buat jalan Nabi dalam jarak yang singkat. Marhalah atau jaraknya sangat jauh. Yang tidak tercapai oleh manusia. Kalau zaman tu kalau sekiranya daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sebulan kelik. Allah. Perjalanan dia. Maknanya jarak masa tu bergantung pada jarak fizikal. Tapi Allah boleh buat dalam beberapa saat. Beberapa detik saja. Subhanallah. Jadi barulah nampak innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah akbar. Kalau tidak tak mari. Tak mari. Jadi ni ayatullah. Jadi Allah nak beri tengok ayat-ayat dia, tanda-tanda kebesaran dia. Selain daripada hak biasa-biasa tu istimewa pada ada hak luar biasa.
Jadi kalau kita tengok hak luar biasa ni, kalau Ustaz boleh sebut hak biasa ni kita tengok tak boleh dah. jadi bila tengok biasa ni tak berasa lah. Tak berasa lah. Benda tu mukjizat. Sedangkan mukjizat ni depan kita pun ada. Ya. Kalau kita boleh sebut mukjizat ni ialah satu perkara hak orang tak boleh nak tiru pun. Tak boleh tiru, tak mampu. Tak mampu nak buat. Buat pokok pinang. Anak suka pokok pinang Yeah. kita orang duk kapur lah. Ataupun pokok sawan nila. Iya. Pokok sawan nila tanah tumbuh nak buah. Buah tu tika putih tu pahit lepas. Pahit lepas. Kelak dah. Tapi apabila masuk ke kuano pahit. Tu. Tidak mukjizat. Mukjizat juga tu. Cuma kita tak berasa. Tak berasa. Bagi mukjizat. Siapa dia boleh buat lagu tu? Terawak. Cuba terawak. Tak usah pergi jauh lah. Air titik pun. Allah. Pun mukjizat dah. Siapa dia boleh buat air titik? Beras putih. Tak usah kau segenggan. Semutih beras. Mukjizat dah tu. Mukjizat dah. Cuma kita apabila ada besar sangat jadi benda tu kalih. Tak berasa mukjizat. Tak berasa mukjizat. Sedangkan dia adalah mukjizat. Ya Allah nak tunjuk kekuasaan dia, ilmu dia dan sebagainya. Ya. Jadi khusus untuk Nabi ni, Allah tak boleh tengok hak lain lagi. Ayat manzurah Allah lagi. Bukan setakat dunia. Fenomena sini saja. Nak rayak hak alik sana. Hak sana lagi. Sebab tu Syekh Qutb kata, Isra Mi'raj ni, Allah nak ajar kepada kita tentang saiz kewujudan. Saiz kewujudan. Keseluruhan kewujudan tu, saiz dia bukan hak nampak saja. Hak ni sikit je? Hak sikit, 1% hak nampak ni. 90% lagi. Gak kita duk gambar hak ni. Kita duk bahasa ya'lamuna zahiran min dunya. Tu ya. Jadi kita kata tak ada tak lihat ni tak ada. Tak ada dah. Sebenarnya hak ni sikit. Sikit berbanding dengan saiz kewujudan. Hak sebenar. Saiz kewujudan terlalu amat luas. Allah. Jadi Isra Mi'raj ni nak ajar kepada kita tentang saiz kewujudan. Bahawa hakikat saiz kewujudan bukan hanya ini saja. Banyak lagi. Ini baru sikit je. Ya, hak itulah antara saiz kewujudan ni ada hak nampak, ada hak tak nampak. Ada tak nampak. Hak tu hak tak nampak panggil ghaib. Ghaib. Jadi hak tu nak suruh beriman dengan hal ghaib. Perkara ghaib. Dan Isra Mi'raj juga nak mengajar tentang nak mentafsir secara visual tadi tentang akidah. Akidah Islam. Sukatan akidah tu sendiri. Okey. Jadi ajar oleh Quran kan? Ya. Kan dalam Quran ni ada diajar tentang ketuhanan, Allah. Ilahiyat. Nubuwat. Dan ghaibiyat. Sam'iyat. Pak tu. Tu sukatan lah. Ketuhanan, kenabian, benda-benda gaib dan benda-benda hak kita dapat daripada wahyu. Ya. Jadi hak Quran ghaib tu dalam bentuk ilmu. Ditafsirkan secara visual melalui Isra Mi'raj. Jadi hak Quran ghaib tu Nabi tengok betul-betul ada sungguh. Dengan mata kepala. Dengan mata kepala dia sendiri. Kalau Quran cakap tentang Allah, memang Allah ada. Kalau Quran cakap tentang malaikat, memang malaikat Nabi tengok ada sungguh. Menemani dia. Ya. Kalau Quran tentang syaitan Nabi jumpa dalam perjalanan ni. Duk ganggu syaitan. Kalau mengenai roh, Nabi jumpa dengan roh. Mengenai Nabi jumpa dengan semua Nabi-Nabi. Jadi suka atas mengenai sam'iyat kan. Masa depan manusia, syurga dengan akak. Semua Nabi tengok. Jadi complete lah tafsir visual terhadap sukatan akidah. Makna ni kalau kita tengok, kalau para ulama kata ini ini adalah satu perkara yang tanggungjawab Nabi nak royak ke orang itu lebih jelas, lebih kuat, lebih hebat lagi, dan tanggungjawab pun lebih besar lagi. Iya. Supaya Nabi tengok sendiri. Allah sebut di dalam Al-Quran melalui wahyunya tentang surga, tengok sendiri. Dengan neraka tengok sendiri. Iya. Surga Nabi masuk. Allah. Cuma neraka dia tengok je. Lepas tu malaikat semua para Nabi Rasul, Anbiya dan Rasul. Dan semua sekali. Hak Quran sebut tu habis raya. Menunjukkan kan zaman Mekah ni zaman menegak akidah kan. Akidah betul. Jadi akidah Nabi bawa ni bukan setakat teori ataupun hak baca, tapi boleh tengok. Nak ayat betapa hebatnya Islam ni. Supaya kita kata
kalau ada zaman dululah orang kapur. Orang kapur pasal dulu orang tak biasa pergi Kuala Lumpur. Kena Kuala Lumpur tu kan, pakat pergi sunyu. Subhanallah. Gapo dia mau jumpa. Amo kecil tengok masjid negara. Allah, masjid negara. Dia dah cakap, orang alik dia kaya. Dengan berita begini, jumpa dengan tu email lah. Amo kena jabat salah. Lepas tu gimana pula? Pergi Stadium Negara. Stadium Negara. Pergi di Parlimen. Tempat-tempat besar. Zoo Negara. Zaman tu lah Zoo Negara. Jadi, pergi tengok sendiri. Duduk dengar. Dengar ya. Jadi, kalau kita nak ambil pendekatan, kita tak biasa dengar, tengok, tapi dengar sahaja. Pergi tengok tu, lagu cerah. Lagu cerah lah. Lagi cerah. Orang kata. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak beri lihat kepada Nabi ayat ini. Ayat ini. Selain daripada hak biasa-biasa tengok. Jadi ayat inilah yang paling besar. Menandakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatannya dan ganjarannya. Iya. Ganjarannya ni sehingga surga tu disebut oleh Nabi. Ceritalah lagu mana disebut dah dalam Quran, sebut dalam hadis, akhirnya Nabi sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara qalbi. Makna selagi mana mata boleh tengok, telinga boleh dengar, hati boleh fikir, bukan syurga lagi. Syurga lagi. Makna tak sampai standard. Apa yang lagi? Tak standard lagi. Tak ada standard lagi. Subhanallah. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia dibawa jalan ni untuk beri Nabi tengok supaya Nabi kelik royak kepada umat dia ni bagainya. Mana tengok rayal ain. Jadi dalam perjalanan ni kita tengok Nabi apabila dia jalan daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram. Sebut Masjidil Haram. Tidak sebut Mekah. Cuma kita sebut Mekah, Masjidil Haram itu Mekah. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dia tak sebut rumah Hanif, tak sebut. Hak tu ceritanya dalam hadis. Guana Allah sebut masjid ni Ustaz. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dua masjid tu. Masjid ke masjid lah. Masjid. Apa dia Allah nak sapa? Subhanallahilazim. Subhanallahilazim. Itulah dia kalau sebut masjid, nombor satu status dia rumah Allah. Bukan rumah sipulan. Bukan rumah sipulan. Dan rumah Allah ni rumah hak besar sekali dari kampung tu. Pusat segala rumah-rumah. Jadi mana rumah-rumah orang tu ibarat kata panggil bergantung pada rumah tu. Rumah tu lah belakang. Rumah hak pusatnya. Jadi sepatutnya rumah-rumah orang Islam ni dia kena berpusat ke masjid. Dan rumah kita terlanjutan daripada masjid. Jangan duk kata rumah kita ni serumah-rumah. Serumah-rumah. Tak berkait dengan masjid. Jadi rumah kita tu kena jadi lanjutan daripada masjid. Apa yang berlaku di masjid, balik ke rumah. Kena kelik ke rumah. Mengalir ke rumah kita. Barulah dia ada hubung kait dalam hidup kita masjid dengan rumah ni. Rumah kita dengan rumah Allah tu. Rumah Allah ni. Jadi itu rumah Allah ni rumah hamba Allah. Tidak rapat hubungan dia. Ya. Itu rumah Allah, ini rumah hamba Allah. Jadi dia ada hubung kait. Ada link dia. Betul. Yang keduanya pula Isra Mi'raj nak ajar kita. Iaitulah oleh kerana rumah Allah ni lah tepat bertolak kepada segala macam. Maka kalau kita nak berjalan jauh, nak musafir, sepatutnya bermula dengan rumah Allah. Sebagaimana Rasulullah kalau nak pergi mana-mana, dia start dengan masjid. Kan Rasulullah kan? Dia turun di masjid. Turun masjid. Rumah naik atas masjid, baru turun. Itu hak semolek-moleknya sebaik-baiknya gitu. Barulah kita nampak kita ni muqarrabin. Link tu. Link tu muqarrabin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Yang ketiganya pula. Tapi kita cuba ajar-ajarlah. Kalau kita nak pergi Mekah ke nak musafir ke apa ke, kita daripada rumah ke masjid dulu. Barulah tiru style Isra Mi'raj ni. Yang keduanya pula, Allah Ta'ala kalau nak Isra naik ke langit selalu situ boleh, tak ada masalah. Daripada Mekah tu. Apa kata naik selalu? Daripada Baitullah tak ada masalah. Tapi
ke Masjid Al-Aqsa dulu. Ya. Nah. Ya. Ini pun satu pengajaran besar. Ya. Nak tunjuk kepada kita, nak ajar kita semua bahawa hubungan Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Haram ni satu hubungan yang abadi, yang tak boleh diputuskan. Rapat. Baik dari segi sejarah dan juga dari segi realiti. Sebab ini pusat gerakan Islam dunia semenjak zaman Nabi lagi. Dari situlah tersebarnya Islam. Kalau dulu Masjid Al-Aqsa jadi kiblat orang Islam. Yang pertama orang Islam tu. Nah, sebelum ke berkiblat ke. Betul. Jadi digabungkan dua-dua tu. Nah. Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa menunjukkan Nabi ni imamul qiblatain. Mana Yahudi pun kena turut Nabi juga. Sepatutnya gitu. Dia tak boleh nak pertahan kiblat dia. Imamul qiblatain ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam proses ni lah Ustaz. Kalau kita tengok daripada Masjid Haram di Mekah kepada Masjid Aqsa di Palestin, gabungan dua-dua ni adalah kiblat. Tempat orang mengkiblatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua tempat ni. Jadi Nabi sendiri pun semasa mereka awal duduk di Madinah pun ada ke sana. Buat sana. Lepas tu lah baru ditukar ke Mekah. Kerana di Madinah ada Ustaz Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ada. Qiblatain. Tu cerita tu kalau kita mungkin kalau ada masa lain kita akan cerita Masjid Qiblatain. Apa jadi lagu tu? Musing lagu mana dah. Ya. Jadi ini adalah nak cerita bahawa Mekah pada ketika Nabi pergi tu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Masjid Aqsa juga pada ketika itu pun dikuasai oleh orang lain juga. Tetapi Masjidil Haram sejak Nabi hidup lagi terbebas daripada golongan orang musyrikin. Siapa dulu sejak Nabi itu siapa kelola sekali. Tapi Masjidil Aqsa berselagati. Jadi kita kena faham juga Ustaz pembebasan ni. Pembebasan ni ini adalah bukan tanggungjawab orang Palestin saja. Betul. Tanggungjawab umat Islam. Ia perlu saling membantu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada dikuasai oleh orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul. Sebagaimana bebasnya Masjidil Haram. Jadi ini tugas ni sedang berjalan dan meminta kepada semua orang untuk berganding bahu. Kalau kita boleh kait lagi pada malam Isra' Mi'raj apabila Nabi sapa ke Masjid Al-Aqsa, dia tambak burak dia tu. Di situ tempat tambatan para anbiya tu. Nabi pun semaya. Semaya ni bukan semaya 5 waktu ada lagi ya. Ada lagi. Namun diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa semua Nabi dan Rasul hadir untuk sama-sama semaya. Dan Nabi lah menjadi imam pada malam tu. Imam pada malam tu. Kalau kita nak ambil pengajaran situ lagu mana Ustaz? Satunya kita boleh ambil pelajaran. Dalam akidah kita kan ada bab nubuat. Nubuat. Nabi-nabi kan? Ya. Wajib beriman, rukun iman kan? Beriman pada Nabi. Jadi dengan tafsir visual Al-Quran ayat tu. Tafsir dia bentuk gambar gitu. Jadi sahlah Nabi kata Nabi ni ada 124,000 orang Nabi. Rasul 313. Setiap Nabi ada sampai Nabi Muhammad. Jadi akidah Nabi ni betul Nabi royak tu. Bukan kata royak saja-saja dak. Tuannya ada. Mari fizikal boleh tengok. Cuma hari malam tu hak semua hak Nabi hak roh dengan jasad dua orang lah. Nabi kita dengan Nabi Isa. Muka tak mati lagi kan? Hak lain tu ada bentuk roh lah. Bentuk roh. Tapi nak ayatnya Allah mari berlaku. Menunjukkan bahawa hak Nabi hak akidah bab Nabi ni memang confirm. Sah betul. Dan tidak ada perbezaan pun antara Nabi dengan Rasul ni. Tak ada sah ya. Benar sah. Apatah lagi apabila Nabi Muhammad jadi imam. Apabila Jibril
apabila dia di komak kan, dia azan di komak, masa-masa duk tunggu siapa dah nak jadi TMA. Lalu Jibril pergi tangan Nabi, suruh ke depan, suruh jadi TMA. Ini satu pengesahan, satu pelantikan bahawa iman sebuah Nabi-Nabi Rasul adalah Rasulullah. Rasulullah. Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Jadi tak ada perbezaan. Ya. Jadi orang Kristian tak ada nak bangga dengan Nabi Isa dia. Ya. Kan kalau Yahudi ni kan, dia terima semua Nabi-Nabi. Ya. Ya dia tolak dua aja. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ya. Kalau Yahudi. Ya. Kalau Kristian, semua Nabi-Nabi dia terima. Hanya Nabi seorang dia tak terima je. Dia tak terima je. Tak terima je. Kalau dia baca sejarah ni, kalau dia beriman dengan Allah dan Rasul, maka dia kena beriman. Dia kena beriman dengan Nabi. Nak tahu mana Nabi ni? Engkau Nabi hak ketua sekali. Karena itulah Allah sebut dalam Quran, la nufarriqu baina rusul. Jadi orang yang membezakan terima tak terima ni tidak beriman lah. Tak beriman. Sebab tu sejarah Yahudi, walaupun dulu dia orang Islam, Bani Israel kan. Yeah. Tapi sejarah mereka berakhir dengan su'ul khatimah. Sebab pasal dia membezakan. Yufarriquna baina rusul. Baina rusul. Kristian begitu juga sebab tolak Nabi seorang, sebab kita tolak semua. Kita orang Islam tak boleh tolak. Mana-mana Nabi tak boleh tolak. Kena terima belaka. Jadi kalau tolak saya, mana tertolak semua sekali. Itulah di antara pengajaran hak Nabi semaya sekali di masjid. Kalau kita boleh sambung sikit lagi, Ustaz, maksudnya kalau kita boleh ambil juga dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dahulu tu adalah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi tula. Jadi Islam ni mari sejak dulu hak tula aja. Tidak agama baru. Agama yang asal Allah tu untuk seluruh manusia. Ya. Tak adalah agama Islam orang Melayu. Tak ada agama orang Melayu, tak ada dah. Tak ada agama orang Arab. Tak ada agama dia tidak nisbah kepada bangsa, tempat dan apa-apa. Kalau orang Yahudi disebah kepada bangsa. Kalau Nasrani pun juga disebah kepada tempat tinggal, tempat lahir. Jadi semua agama di dunia ini dinisbah kepada tempat atau nama orang. Atau tokoh. Tetapi Islam ni dia tidak sandar kepada siapa-siapa. Nama yang Allah pilih buat turun nama Islam. Jadi Nabi Adam bawa agama Islam, Nabi Nuh bawa agama Islam, semua nabi-nabi bawa agama Islam belaka. Jadi apa yang tak boleh terima Nabi Muhammad bawa agama Islam ni dengan kerana Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa agama yang serupa. Asasnya dengan hak nabi-nabi dahulu. Hak ni masalah dunia ni. Masalah dunia ni dia mari serabut jadi serabut. Jadi menutup kebenaran dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang syumul yang merakumi seluruh bangsa, tak kira di mana tempat mereka lahir, maka agamanya sama. Iya. Kerana itulah kalau kita boleh tengok orang duduk di Malaysia, duduk di negara Eropah, di Afrika, agama Islam ni serupa. Kalau puasa pun serupa, semaya pun serupa. Serupa belaka. Ngucap pun serupa. Walaupun bangsa apa. Kita tak erti bahasa dia pun. Kita tak erti bahasa dia lah. Ngucap serupa. Tu hebatnya. Satu standard. Dia tidak ada bangsa mana yang istimewa. Subhanallah. Sama sahaja bangsa ni dicipta oleh Allah sebagai satu. Dia rekod bahawa Allah recognize bangsa ni, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Tapi hak nu hak ngojo. Betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak tengok di segi jantina, tak tengok di segi bangsa, rupa parah di mana, tapi soalnya sama. Kalau masuk dalam kubur, Marabbuka. Siapa-siapa pun hak tu lah. Standard. Siapa nabimu. Jadi kerana tu Islam ni dia letak satu satu ajaran yang hanya boleh buat lagu ni tidak lain tidak bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia buat jadi nak lagu dia. Memang. Nak lagu dia. Nak tarik ke dia. Tarik ke dia. Jadi kerana tu kalau kita tengok
dalam berbeza pendapat ko baloh ko. Allah suruh fardu ilallah wa rasul. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kalau kita kata Quran dan hadis. Quran dan hadis tak ada hak orang. Tak ada siapa milik. Tak ada siapa milik. Hak milik Allah. Milik Allah dan Rasul. Kalau kembali kepada saya benar lah. Dah. Jadi untuk sesat masuk anda, kembali kepada agama, kepada ajaran agama. Cuma salah lagi Ustaz. Kita pun hari ni sapa merah surat kita bahasa nak berakhir. Ya. Kita dalam hidup kita ni, anak duk tengok orang sebut hak agama ni dalam bidang-bidang ibadat khusus. Ada pun dalam bab lain, seperti kita kata jual beli, kekeluargaan, pentadbiran. Orang tak berasa agama. Baik, Ustaz nak ulang lagi. Ana sebut dulu Ustaz ni pernah duduk dewan rakyat, pernah duduk dewan negeri, pernah duduk dewan negara. Alhamdulillah, ini satu nikmat Allah. Jadi Ustaz boleh ulah supaya masyarakat kita faham. Islam ni bukan hanya topok. Tetap ibadat khusus kita. Puasa, zakat, haji, ngucap dua kalimah syahadat. Tetapi dia juga merentasi kehidupan seluruh. Semua sekali. Kalau agama tu sistem. Ya. Kalau Ustaz apa ni boleh lanjutkan. Ya. Apa nama tu? Yalah. Ini pun salah satu daripada nasib Islam jugalah. Nasib Islam yang mari ke dalam masyarakat kita. Yang mana mereka itu terima Islam saja tapi tak terima satu set dengan ilmu. Tak terima package. Package. Tak terima sekali package tu. Dia terima tu apa ni? Panggil berasing. Berasing. Jadi kalau kita nak tengok agama ni kita dia Quran dengan hadis. Apa hak Quran sebut, ia adalah agama. Apa hak Quran hadis disebut huraian pada Quran ialah agama. Jadi Quran ni segala-gala ada dalam tu. Ayat belaka, hak dunia, hak akhirat, hak segala semua. Hak Quran sebut itulah agama. Dan kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi lebih agama daripada Rasulullah? Tak ada dah. Dialah pelaksana. Dialah segala macam tu. Jadi hak Rasulullah buat tu semua kerja agama belaka. Jadi hak kita kena cegah. Jadi Rasulullah dia duduk di Madinah Al-Munawwarah, dia mentadbir masyarakat, mentadbir negara. Maknanya semua kerja buat Rasulullah tu agama. Agama belaka. Maknanya tak ada lah kata ni agama, ni tak ada. Ni tidak agama. Tidak. Agama belaka. Semua agama. Jadi kalau semua agama kita kata semaya, puasa, zakat, haji agama. Pergi kedai jual beli agama. Agama tu. Pernikah kahwin, apa ni perceraian, penyusuan anak, urusan agama ni urusan. Jadi dualisme kan? Dualisme ni sebuah syirik sah. Memang menduakan yang dengan yang lain. Ni kecek dualisme tu tak apa. Kalau kita kata istilah tu, ni dia panggil syirik nasional kan? Tu lah. Dia syirik supaya sebut Qadhawi sebut tu lah. Man ittaba'a ghaira manhajillah faqad asyrak. Itu kesimpulan daripada kita ada al-halal wal haram. Siapa dia ikut sistem yang lain daripada cara hidup yang lain daripada Islam kan? Mana menduakan dengan Islam? Mendua Islam, mendua Allah. Mendua Allah. Jadi kalau kita klik Nabi ni, Isra Mi'raj ni nak cerita kita dunia dan akhirat ni dia satu. Satu perjalanan yang menyambung-nyambung. Yang menyambung-nyambung. Jadi menyambung-nyambung ni tak boleh nak kena ikut Islam. Kena ikut Islam. Kena ikut Islam sahaja kerana hanya Allah terima sistem cara hidup ni berdasar kepada agama dia. Agama dia. Mana-mana perjalanan ia tidak ikut hak dia. Dia reject. Samalah boleh jadi kalau kita nak minta gapo-gapo dengan pejabat. Dia ada borang. Kita lewat borang sendiri. Tak boleh. Reject dulu lagi. Jadi borang tu kena ambil dari pejabat tu. Kena cop. Ada logo gapo baru rasmi. Jadi kalau kita pergi ke agama, dalam hidup, maknanya semua kerja buat kita,
aktiviti kita, kecil ke besar, sikit ke banyak, kena ikut agama. Mana-mana amalan yang tidak ikut agama, maka Allah tolak. Sebagaimana Allah firman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi mana-mana kerja buat, ia tidak letakkan Islam sebagai asas agama, maka amalan itu ditolak. Rugi besar. Tak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Walaupun dunia tak nampak rugi, tapi akhirat tak ada. Rugi ni mana hilang habis. Tak ada ke satu. Jadi hak inilah kita dalam nyamuk mengingati, membicarakan dalam bulan Rejab ni, walaupun kilawakal aku tu ni, tapi kita bicara Isra' Mi'raj ni, benda yang ada sebut dalam Quran dan Sunnah. Jadi nak mengembalikan, kita nak ajak semua orang kembali kepada agama dalam kehidupan. Hidup dengan agama, mati pun mengikut agama. Kalau Allah pusat, Ustaz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa hum muslimun wa la tamutunna wa antum muslimun. Maknanya hidup ikut agama, mati ikut agama. Dan selagi kalau boleh kita kena ingat juga rukun agama. Rukun agama, arkanuddin. Kalau kita nak turut agama, nak beragama, kena agama sebagaimana ya Allah kehendaki. Tak boleh buat agama sebagaimana kita nak. Kalau kita ikut standard hak kita, siapa dia nak, Tuhan nak beli, kalau kita bagi kita kan. Kalau kita nak jual bagi kita, kita kena ikut standard orang nak beli tu. Bukan standard kita. Bukan standard kita. Banyak hak Malaysia pun bagi ekspor kan, tak cukup standard, reject balik. Reject. Okay. Jadi kita kena beragama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ikut cara dia. Standard dia. Dan ada rukun dia. Arkanuddin salasa. Rukun agama tu tiga. Pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Iman ada 6 rukun. Islam ada 5. Ihsan ada 3. Hak duk test di masjid-masjidnya, rukun iman boleh ingatlah kan ni. Ingat. Rukun Islam 5 ingat. Rukun ihsan tak ingat. Digalak mana? Tak tahu galak mana. Kau tak tubik rukun ihsan. Tak tubik bakal cok gula mati tak ada habis. Tak ada habis ngaji ke kau anak. Digalak situ. Mana kalau tak ihsan ni makna tidak lengkap. Tak lengkap. Ihsan dia ada 3 rukun pula. Pertama, muraqabatullah. Iaitu senantiasa sensitif terhadap Allah. Anta'budullah ka'annaka tarahu wa in lam takun fa innahu. Yang kedua, itqan. Buat sesuatu dengan orang panggil dan juga apa? Mengikut itqan, buat dengan baiklah. Mengikut spek lah. Yang ketiga, ikhlas. Buatlah gapo pun cukup 3 ni. Jadi cukup 3 rukun tu. Jadi agama lah. Jadi agama selalu. Jadi agama selalu. Hak ni lah perlu kepada kita rasa masyarakat kita perlu sama-sama faham. Apa yang kita buat hari ni adalah untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita tahu, apa yang kita boleh berkongsi dan supaya masyarakat kita ambil perhatian dan sapalah kepada adik kakak kita lain. Kalau ada Facebook tu masuklah Facebook dan sebagainya. Iti-itinya perbincangan kita pada hari ini. Ustaz, kita ni ada sikit lagi nak datang. Hak tadi Ahmad kata, saya kutub kata, Isra' Mi'raj ni nak ajar pada kita tentang saiz dunia, kewujudan. Wujud ni luar. Akhir sekali Ahmad nak sebut, Isra' Mi'raj juga nak ajar kita tentang ilmu Allah. Ilmu Allah budak-budak panggil geografi. Geografi. Kita mengaji juga dulu. Tapi ilmu Allah hak Isra' Mi'raj nak ajar ni, ilmu Allah alhamdulillahirabbil alamin. Alat tu. Jadi kita nak ngaji sekolah dulu Allah dalam skop yang Allah ni je. Tapi Isra' Mi'raj nak ayat tentang ilmu Allah ni. Pertama Allah nyata, yang kedua Allah ghaib. Start pada alam roh, alam ibu, dunia ni, alam kubur. Sapalah ke akhirat, siapa ke syurga. Itulah ilmu Allah hak Isra' Mi'raj nak ajar. Jadi kita kena ngaji ilmu Allah ni. Jadi kena tambahlah pengajian ni. Kena tambah. Jadi kalau mengaji ilmu Allah geografi tak cukup.
okey dah. Okey sikit-sikit untuk alam dunia ni. Alam dunia. Tapi tak habis lagi ilmu alam tu. Ilmu alam tu tak habis. Lama ingat masa ngaji mahal dulu, ada satu dengar cikgu. Dia memang hebat ilmu alam ni. Bab geografi tu lah. Ya. Tapi masa dia ngajar, dia tak sebut langsung alam lain. Alam geografi ni tak ada kait dengan alam lain. Oh, makna dia je. Sekarang ni jadi kita zaman dulu budak-budak tak apalah. Kita tua nak cikgu aku ngajar dulu. Alat geografi alat sekarang ni satu alat tidak ilmu alat dalam arti menyeluruh. Ya. Jadi kita nak cadangkan kalau boleh orang ngajar ilmu alat tu jangan hanya ngajar ilmu alat tu sajalah. Yang ngajar ilmu alat hak kita terlibat alat roh. Alat ibu, alat dunia ni, alat kubur, alat akhirat. Hak kita nak hidup dalam tu. Kena faham. Ilmu alat tu. Cuma mula dulu ilmu alat hak biasa-biasa. Biasa-biasa dulu. Lepas tu tambah lagi. Mana jangan bertisip tu. Jadi Isra Mi'raj ni nak ajar ilmu tu. Ilmu alat ni. Ilmu alat tu. Alat ni banyak Jadi kalau kita boleh tengok situ Ustaz, orang ngajar ilmu alam ni sebenarnya orang ngajar akidah. Allah, ngajar agama tu. Ngajar agama tu. Tapi kadang-kadang boleh ada di kalangan kita ataupun cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita ngajar ilmu alam tu, dia tidak berasa ngajar agama. Tu masalah. Tu satu kemalangan juga tu. Kemalangan. Allah sebab kita ngajar ilmu alam comel tapi siapa tu Allah. Tak berhenti, tak gisu. Tak sudah. Ngajar ujian, ajar tumbuhan, ajar ada macam-macam lah. Pak apa macam-macam dengan berkaitan. Banyak. Tapi dia tidak pelanjut sikit. Allah. Siapa buat alam? Subhanallah. Apa hubungan kita dengan tuan alam lagu mana? Tu. Sebab kita pun alam juga. Alam juga. Program gitu-gitu ya. Allah. Itu sedih lah. Itu makna sedih lah. Kalau istilah kemalangan itu kemalangan. Kemalangan. Satu kemalangan besar adalah pendidikan kita. Jadi kalau kita boleh tengok benda ni, dia integrated. Integrated memang hebat. Jangan duk tengok terpisah. Sama juga orang ngajar subjek lain. Hak tu orang kata, ni subjek agama, ni subjek akademik. Betul. Dia pecah belah dua tu. Jadi huru-hara. Tak pernah hamba duk ngajar ma'had dulu. Cikgu-cikgu dia kata, tidak orang agama. Agama. Pak kata tidak agama, agama. Pasal dia dah dipupuk dengan pemahaman. Pemahaman tu. Dia pun tidak nak kata. Tak ada nak kata tapi ucapan tu boleh membawa kepada kadang-kadang yang tidak baik lah. Tidak baik lah. Kalau tidak agama, gapo? Amo tidak mengajar agama. Tidak mengajar agama. Amo mengajar akademik. Pak akademik itu gapo dia? Sebab tu pengalaman masa uji SLA Kelantan jemput. Untuk bagi sikit lah kepada guru dia. Apa ni? Amo terkait tu lah. Kata, apa ni? Ambil contoh lah pengalaman kita ngaji sekolah mahad dulu kan. Jadi, ada pecah kata, cikgu-cikgu tu sudah pecah belah dah. Macam mana kita nak bina perpaduan ilmu di kalangan pelajar? Jadi cikgu kata aku amo tak ngajar agama, ngajar akademik. Jadi amo cadas situ kata gini, cikgu Ji ni semua ngajar agama belaka. Cuma agama dalam bidang sains dan akidah. Jadi fokus masing-masing. Ni ngajar ilmu alam, ni ngajar matematik, ni belajar bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Tapi ngajar agama. Ngajar agama belaka. Merujuk kepada Allah Taala belaka. Bagulah dia panggil integrated. Inilah di antaranya kajian kita melalui telah meletakkan dasar Rabbani untuk kembali. Tapi bukan mudah Ustaz. Bukan senang. Mana kita kena berjuang, kita berusaha. Dan kita harap semua masyarakat kita boleh faham perkara-perkara ini. Jadi Ustaz ada lagi ke? Tak ada dah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ni siri ke 5 ke kita? 5 siri kita berbincang ni dalam lebih kurang satu siri sejam lebih kurang. Jadi kita bincang tentang Isra dan Mi'raj. Tapi Mi'raj kita tak bincang lagi. Baru Isra je lagi. Itu pun tak habis lagi. Banyak lagi bucu-bucu bahagia-bahagia yang kita boleh bincang lagi. Jadi yang pertama, yang keduanya anda rasa perbincangan seperti ini tidak terhad pada Isra Mi'raj, boleh rejak saja. Masa bila masa kita boleh bincang. Percambahan, bertukar-tukar fikiran di dalam memahami agama kita. Kerana kita kena faham dalam skop agama. Allahu Akbar. Dalam berindukkan agama. Agama yang maksud ialah
agama yang diturunkan oleh Allah, Islam, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Sejak daripada awal sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila agama ni hak nabi bawa puasa, nabi-nabi bawa, maka yang menurunkan agama ni adalah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi kita kena bergatus sini, berdasar kita hidup atas ni, kita bersatu pun atas agama. Allahu akbar. Betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersatu dalam akidah, bersatu dalam kita nak faham, bersatu dalam buat kerja, buat tengah hari kita, dan dalam semua perkara kita bersatu atas agama. Atas agama. Baru selesai. Bersatu sini, kita bersatu dari dunia sampai ke akhirat. Bersatu di dunia dan juga di dalam syurga. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harap Allah memberi keredaan kepada semua. Kepada yang telah ikut perbincangan kita ini, Alhamdulillah. Pada yang tak ikut lagi boleh share. Alhamdulillah. Dan kita doa semua umat Islam akan diberi taufik, hidayah, bimbingan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, sehinggalah kita semua mendapat keredaan dan bersama-sama dengan Nabi kita. Amin. Di dalam syurga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan di atas sokongan, dokongan dan juga kerjasama tuan-tuan sekolah kami daripada pihak IPTG dan juga ustaz sekali, mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan ni dalam ruangan-ruangan lain pula, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dari Allah. Amin. Ada salah silap, itu adalah kelemahan kita manusia, dan kita mohonkan ampunan dengan Allah. Amin. Dan minta maaflah dengan tuan-tuan kalau salah silap saja. Amin. Jadi tetap marilah kita tangguhkan perjumpaan kita pada tengah hari ni lah. Pagi pun tengah hari tu dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Dan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.